Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Terima kasih semua kerana turut serta dan dalam sesi forum live FB malam ni dengan tajuk kita Vaksin COVID-19 Kontroversi versus Reality. Jadi bersama dengan kita pada malam ini kita ada dua orang panel, iaitu yang pertama Dr. Suhazili Abdullah, pakar perubatan keluarga dan klinik kesihatan Tengkawang, Terengganu. Memang tak asing lagi dalam pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan vaksin. Kalau cakap mengenai vaksin je mesti teringat dengan Dr. Suhazili. Assalamualaikum Dr. Suhazili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada panel kedua Dr. Mala Santi. Dr. Mala Santi merupakan medical officer yang sekarang berkhidmat di bahagian kecemasan Hospital Columbia Asia Ceras. Juga aktif memberikan masyarakat pendidikan melalui Facebook terlebih Dr. Mala dan juga TikTok sebenarnya. Walaupun ramai orang tak ada sebenarnya TikTok kalau golongan yang agak berusia ni, tapi rasanya tak ada WhatsApp grup keluarga yang tak tembuslah Dr. Mala video. Apa khabar Dr. Mala? Yang ni Sorry. Boleh dengar ke saya bercakap? Sorry. boleh. Okey. Tadi hilang sekejap. Boleh. Boleh Dr. Mulakan sesi forum malam ni kita dengarkan dulu audio ini. Silakan Dr. Fakhrul. Bicara khas malam ini membawa anda eksklusif bersama dengan Perdana Menteri dan dengan itu kita memperkenalkan bersama kami Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terima kasih kerana jumpa saya di sini. Tan Sri, situasi COVID-19 di beberapa buah negara seperti India dan Taiwan dan juga negara jiran Thailand dilihat semakin meruncing. Banyak kes baru dengan varian-varian yang baru, peningkatan yang ketara. Malaysia tidak terkecuali. Bagaimana Tan Sri melihat perkembangan itu? Mungkin kita dengarkan dulu audio ni banyak berlega di WhatsApp group sekarang berkenaan dengan Mak Teh. Mr. Fakhrul, boleh kita mainkan semula audio? Saya rasa ramai yang tak dengar. Kita nak unmute. Fakhrul. Assalamualaikum. Ni dengar Mati nak cerita tadi Mati pergi Sungai Petani dengan Patih Gani. Patih Gani nak beli nasi kandang di Sungai Petani, dia ada beratuk. Ada satu orang muda, bini dia kerja misi dekat hospital. Bini dia cerita sendiri, dia kata kesan daripada vaksin yang mereka cucuk pada rakyat ni. Misi ni mati ni sampai 30-40 orang lah misi perempuan mati. Tapi benda tu semua tak ada dalam berita, semua rahsiakan benda ni. Bukan setakat misi saja, yang kerja kaki tangan hospital pun ramai dah yang mati kesan vaksin, cucuk vaksin yang kali kedua ni. Vaksin ni yang kita dapat tahu doktor Cina tu bagi tahu adalah racun, dia mengandungi racun. Lah bukan kita nak buat fitnah apa, kita tak mampu nak ni, lah ikhtiar kita, mana-mana adik-beradik kita yang telah dicucuk vaksin 2 kali tu, tolonglah ikhtiar bertindak daripada law ni. Minumlah ayat nyuk ke apa-apa pun minuman, jangan makan ubat. Makan benda tumbuh-tumbuhan ataupun kita retiak cara asli ni. Minum ayat nyuk ke, bagi banyak-banyak retiaklah lagu mana pun, selawat ke apa pun. Bagi buang-buanglah benda-benda yang ada dalam badan kita, hak kesan lepas cucuk hari tu. Apa benda hak lepas cucuk kat kita hari tu bukan dia ubat. Benda tu adalah racun. Garut je. Kesian. Mereka tak kaji dulu benda-benda ni. Sebenarnya misi yang mati, bini dia cerita lah. Tapi dia kata benda ni rahsia. Siapa pun orang jangan cerita dekat orang, dia kata. Pasal benda ni tak masalah. Apa dia, di misi yang mati, memang ramai misi yang dah mati.
Tadi bukanlah mati contoh kita sekarang ni 40 orang dah. Dia mati sana 5 orang, sini 5 orang, sana 7 orang. Dia campur-campur tu jadi 30-40 orang. Tapi yang tetap yang dah mati tu 40 orang lebih lah. Kesan daripada cucuk vaksin ni. Cuma Mak Tih ni nak bagi tahu lah adik-beradik kita ni macam-macam Pak Lang dah cucuk dah. Bukan nak gempak-gempak nak bagi takut dah. Kita retiak daripada Allah, niat dengan Allah Ta'ala. Buang-buanglah benda yang ada dalam darah kita ni. Minumlah yang nyok ke apa pun. Retiaklah macam mana cara pun bagi orang kata kalau bila niat bagi buang-buanglah benda kesan lah lepas cucuk itu. Lepas mengarut je. Lepas cucuk dekat rayan bukan lepas nak buat kajian dulu. Lepas hentam pakai kita je. Kita ni tengok lelah kesan dah kalau kata nak cucuk ni. Ya, mungkin itu sedikit sedutan lah daripada audio Mak Tih yang dah berlegar dalam banyak grup WhatsApp. Saya rasa yang itu yang mutakhir lah. Tapi sebelum ni sebenarnya ada banyak lagi WhatsApp yang lebih kurang mesej yang sama. Mungkin soalan yang pertama saya tujukan untuk Dr. Mala dululah. Dr. Mala. Saya dengar macam bukan 1-2 kes, bukan belas-belas kes, tapi dah berpuluh-puluh kes ni. Dah banyak orang meninggal lepas kena vaksin. Tapi hospital cover up. Kata tak ada kena-mengena dengan vaksin. Betul ke vaksin COVID menyebabkan serangan jantung dan kematian? Dr. Mala? Okay, terima kasih for the question moderator dan terima kasih kepada semua yang join sesi hari ini sama ada di Zoom ataupun di Facebook Live. Thank you sebab mula-mula sekali niat you all datang ke these sessions adalah untuk dapatkan ilmu. Jadi saya minta semua orang berlapang dada sebelum saya dan Papali kupas tentang topik hari ini. Jangan ada prejudgement dulu. So kita berlapang dada, kita cedok ilmu sama-sama. So saya nak sebelum jawab soalan moderator, saya memang triggered sangat nak jawab audio Mak Tih ni. Alright, I cannot stop myself. So saya nak tanya yang duk percaya video audio Mak Tih ni kan. Mula-mula Mak Tih tu kata doktor Cina tu cerita. Lepas tu dia kata kapiak nak suruh mati pula. Hak mana yang Mak Tih percaya ni sebenarnya? Pelik saya. Lepas tu dia kata mula-mula suami misi tu yang duk beratur nak beli nasi kandar tu yang cerita. Habis tu hujung-hujung video tu dia kata bini misi tu pula cerita. Macam mana korang percaya benda yang daripada 30 saat punya video tu daripada awal sampai akhir pun dah begitu banyak information yang dah ada discrepancy. Dah tak betul dah, tak payah buat kajian lanjut. Memang dalam video tu pun dah banyak, dalam audio tu pun dah banyak menipu. Jadi macam mana korang boleh percaya sebenarnya? Saya tak faham. Saya kalau orang gosip kat saya kan dalam office ke jiran ke apa bila dia cerita something kan, cuba korang pandang balik mata dia, tanya balik apa yang dia cakap. Kalau dia duk terkebil-kebil, mata duk terbeliak-beliak, tak boleh nak jawab, berpeluh atas bawah, dia menipulah tu namanya. Cuba korang fikir daripada awal tu dia cakap benda lain, hujung tu dia cakap benda lain sebenarnya. Lepas tu dia kata vaksin ni racun, minumlah ayak nyok ke apa ke nak suruh buang. Benda Allah tu. Kalau vaksin tu racun, lepas suntikan kedua mati, cuba Mak Tih sembang. Yang dekat Hospital Sungai Buloh tu yang belaka dah cucuk second vaksin tu berapa kerat yang mati? Cuba Mak Tih cerita. Yang betul-betul dekat HKL, dekat COVID hospital yang memang mainly manage. Yang semua mereka adalah yang paling awal healthcare workers frontliners yang dapat vaksin. Dekat 1 million plus doses of vaksin dah diberi di Malaysia. Berapa kerat yang dah mati Mak Tih kalau benda tu racun? Cuba cerita sikit. And I don't understand lah kepada netizens yang percayakan audio ni. Mak Tih ni, dia nama je Mak Tih. I don't know Mak Tih daripada mana. Tapi dia tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, tak ada telinga, tak ada nama, tak ada tempat asal, tak ada apa-apa. It is just fitnah yang timbul begitu sahaja. Cubalah bayangkan kalau Mak Tih ni kata Kak Lijah berzina dengan XYZ. Takkanlah korang nak balik batu sampai dia mati terus tanpa siasat dulu. Cubalah dia kata anak Pak Ipin mencuri. Takkanlah kita nak potong tangan terus. Kalau keluar audio macam tu terus percaya. That's a very, very, very wrong thing to do guys. Kita tak tahu hujung pangkal, kita tak ada information, kita tak ada verification. Terus nak percaya yang sembang Mak Tih tu at least tak apalah. Yang duk forwardkan audio ni yang kasih Mak Tih glamour sampai tu Mahathir pun terpaksa komen. Nak minum ayak-ayak pun pilah minum Mak Tih, kita orang tak peduli pun.
Ya, so orang yang forwardkan audio tu pun saya minta sangat-sangat selepas ni kita tak naklah buat macam tu. Jangan viralkan benda yang tak verified. Ya, sebenarnya benda tu salah. Moktih tu dah bersalah, orang yang viralkan semua share kesalahan tersebut dan kalau agama Islam dia percaya dosa tersebut semua share. That's a very wrong thing. Alright? So sorry emotional sikit, sorry moderator. Okay, and kepada nak menjawab soalan itu ya, adakah betul selepas vaksinasi ada yang meninggal dunia? Dr. Mala nak berterus terang, saya tak nak cover up. Yes, selepas vaksin ada yang meninggal dunia sebab ini bukannya satu ciptaan vaksin untuk menghalang ataupun mencegah kematian. Salah kalau satu hari akan ada vaksin yang akan cegah kematian, maka kami doktor-doktor semua akan menjadi anti vaksin. Vaksin COVID-19 tidak mencegah kematian. Vaksin COVID-19 tidak melumpuhkan malaikat maut daripada membuat tugasnya. Vaksin COVID-19 memberi perlindungan daripada jangkitan COVID-19 tahap kritikal. Tahap 3, 4 dan 5. Tahap yang memberi 3 memberi jangkitan dalam paru-paru, 4 jangkitan sampai oksigen drop, 5 jangkitan sampai organ lain di dalam badan kiok. So, vaksin COVID-19 memberi perlindungan untuk jangkitan COVID-19 yang kritikal. Kalau Moktih boleh sembang ataupun kalau netizen ada dengar yang telah vaksin masih meninggal kerana COVID-19, kerana jangkitan COVID-19, dan jom kita sembang. Jom datang kat saya, bawa dia punya report, bawa swab test dia, bawa x-ray dia. Bila dia vaccinated, kita sembang balik. Kalau bukan, vaksin COVID-19 tidak mencegah serangan jantung. Vaksin COVID-19 tidak menghalang tekanan darah tinggi yang tidak terkawal. Vaksin COVID-19 tidak menstabilkan tahap gula di dalam badan. Tidak guys. Dia hanya untuk jangkitan COVID-19. Kita pegang payung hanya untuk terlindung daripada hujan. Ya, bukannya saya pegang payung saya boleh jadi flawless, saya pegang payung saya jadi cantik. Tak boleh. Kita kena faham apa konsep sesuatu bahan ataupun barang tersebut. Jangan duk kalut, duk campur semua-semua benda sampai kita confuse, semua orang confuse, Moktih tak tentu pasal jadi glamour. Yeah, I think that is a very wrong concept. And perkaitan mengenai adakah jangkitan ataupun adakah vaksin COVID-19 menyebabkan serangan jantung, saya rasa jawapan dia mudah, tidak. Yeah? Serangan jantung ni cerita dia bukannya nasi kandar yang Moktih beratur beli tahu tak? Bukan. Bukannya nasi kandar yang makan hari ni, bukan nasi kandar yang makan semalam. Serangan jantung ni nasi kandar yang dah makan 5-10 tahun. Kolesterol yang dah duduk dalam badan 10-15 tahun. Rokok yang dah hirup 20 tahun tu yang jadi serangan jantung. Salur dekat jantung tu yang ada 3 yang utama tu dia kena tersumbat. Lepas tersumbat, sumbatan tu kena pecah, plate rupture. Itu yang menyebabkan serangan jantung. Jadi kalau nak sembang vaksin dengan serangan jantung, kena baca serangan jantung dulu. Kena lulus anatomi tahun pertama, fisiologi tahun pertama, faham histopatologi, dah lulus, dah kena goreng dengan kardiologis, dah lulus final year exam, dah masuk houseman, dah kena goreng, baru boleh sembang whether itu adalah serangan jantung ataupun tidak. Kalau tak percaya, tanya dengan orang yang dah pernah kena serangan jantung, ST elevation myocardial infarction, serangan jantung yang sampai kritikal, semua misi dekat zon merah, dekat kecemasan tu lari pergi kat dia, semua doktor lari pergi kat dia, ataupun non-STEMI, ataupun sakit jantung yang gatai-gatai sikit-sikit je, kita panggil unstable angina ataupun stable angina kita panggil hot sikit-sikit tu korang tak percaya, pergi tanya kat dia berapa banyak kolesterol dia hirup, berapa banyak rokok dia hirup, berapa lama dia tak exercise, BMI dia apa cerita, semua you all boleh pergi tanya, dia orang tahu kat mana silapnya dan apakah cardiac rehabilitation yang diberi kepada mereka. Dan serangan jantung ni ada setengah yang kita selamatkan dan kita labelkan mereka mempunyai penyakit jantung, tetapi yang tidak dapat diselamatkan memang mereka meninggal dunia. Serangan jantung ataupun sakit jantung masih merupakan the number one killer, the number one cause of death di Malaysia dan di kebanyakan negara maju seperti USA, Australia, UK dan sebagainya. Alright, so tak adalah tiba-tiba keluar je vaksin COVID-19, pump ada orang serangan jantung. No such thing. Okay, so Moktih, kalau Moktih ada mata, telinga, mulut, contact Dr. Mala, message saya dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat YouTube ke, jom kita sembang Moktih. Dr. Mala boleh.
Terima Terus kasih ada Dr. daripada saya. Mala. Oh, Dr. Mala marah dia, passionate betul kan. Sebab kita tengok hari-hari kan Dr. Mala kan. Yes. Jadi kita rasa ya Allah kenapa. Tapi memang macam tu sebenarnya, banyak orang yang saya dah dengar dia bagi pendapat COVID-19 ni memang wujud tapi digembar-gemburkan. Sebenarnya COVID ni dia punya gembar-gembur tu sebenarnya level sebenarnya sampai menipu keterukan penyakit ni. Dan vaksin tu pun sebenarnya keperluan dia pun tipu je sebenarnya. Sebab ada orang kata, saya tengok ada orang kena COVID elok je boleh jalan merata. Elok je bercakap dengan orang. Dah tahu positif pun okey je dekat MAIF tu tengok okey je, enjoy je. Ada orang pula dia buat statement baru ni, dia kata saya dah kena vaksin dua dos against COVID-19 tapi kena juga COVID-19. Jadi nak buat apa ambil vaksin? Mungkin Dr. Swazili boleh jawab soalan ni. Dah kena dua dos vaksin pun kena juga COVID-19. Buat apa nak vaksin, Dr. Swazili? Okay, terima kasih kepada Dr. Nulaila. Saya sebenarnya terkedu dengan cerita Dr. Mala ni. Jadi saya tak tahu nak sebut macam mana. Jadi saya kena cakap Penang juga kot. Keluar sebetul dengan bahasa Penang. COVID-19 tu benda yang baru. Dan vaksin pun benda baru 5 bulan, 6 bulan masuk. Jadi kita masa depan kita tak tahu. Kita mati akibat COVID pun kita tak tahu. Kita mati akibat vaksin, na'udzubillah, mungkin kita tak tahu. Ataupun mati aksiden kita pun tak tahu. Jadi segala yang kita usahakan sekarang ini adalah multiple layer approach. Kita menggunakan kaedah face mask, PKP, kita buat kita penjarakan sosial dan sebagainya. Itu salah satu daripada ikhtiar yang kita lakukan. Jadi ikhtiar salah satu daripadanya adalah melalui pengambilan vaksin. Saya cukup tertarik dengan Dr. Mala ada sebut tadi lah. Jangan duk sembang benda lain. Vaksin adalah lebih kepada protection. Dia bukannya untuk anti kolesterol ke, anti heart attack ke, bukan. Dan dia bukan pasport untuk menyekat kita mati. Kalaulah vaksin ni boleh menyekat mati, ramai orang ambil kalau macam tu. Sebab kematian ni boleh berlaku bila-bila masa. Baik. Kalau tengok kepada isu, orang kata kalau bagi vaksin pun kemungkinan ada yang positif. Ya? Seperti mana yang dibincangkan bahawa vaksin ni bukan satu bahan yang magic. Bukan juga sesuatu yang maksum. Sebab ramai di kalangan Facebook dia kata vaksin ni suci lah, geng-geng suci mensucikan vaksin. Bukan. Vaksin ni seperti yang kita bincangkan, dia adalah salah satu pada kaedah. Salah satu daripada kaedah kita guna untuk melindungi diri kita. Sama kita pakai payung. Sama dengan kita, siapa yang perempuan yang ambil pil berancang. Adakah kita ambil pil berancang tu tak mengandung? Ada yang mengandung. Adakah kalau kita ambil, kita gunakan tali pinggang keledar tidak menjamin kita untuk aksiden dan mati? Tidak, ramai juga yang aksiden mati. Jadi di sini kaedah yang kita gunakan adalah untuk mencegah salah satu daripada modaliti yang banyak. Modaliti ialah selalu kita sebutlah 3C, 3W dan sebagainya. Jadi apabila telah diberi vaksin, di sini kena faham. Biasanya orang perubatan ni faham. Sesuatu itu dia tidak terjelma terus. Ibarat kata ada banyak istilah orang glamour sebelum ini. Dia kata kalau malah hari ni kahwin, esok tak beranak terus. Mesti 9 bulan baru develop. Kalaulah dia bunting kelamin 9 bulan, dapat mengandunglah, dapatlah anak. Maksudnya dia akan ambil masa untuk develop antibody, untuk membentuk antibody. Jadi dia tempoh itu, kalau ikutkan Pfizer, dia mengatakan bahawa melalui kajian yang dilakukan, Pfizer mengambil masa 14 hari. Setelah 14 hari, dia punya kenaikan level antibody itu mencecah 52%. 52%. Dan untuk dos yang kedua, 21 hari selepas pada itu, selepas 14 hari daripada dos kedua, baru dia naik ke 90% lebih. Itu pun 90% lebih, tidak 100%. Kan? Jadi maksudnya ada lagi ruang daripada kita yang mempunyai resiko untuk dijangkiti. Di situlah kita perlu tampung dengan pakai mask. Masih lagi kita perlu penjarakan fizikal dan seumpama dengannya. Mungkin nak kaitkan balik. Sebab di sini apabila orang pelik kenapa ada lagi boleh dijangkiti, itulah alasannya.
Itulah alasannya. Tetapi kita perlu kena lihat bahawa jumlah orang yang dijangkiti oleh COVID lebih tinggi daripada orang yang dijangkiti oleh yang dijangkiti semula setelah pemberian vaksin. Satu. Yang kedua, manfaat daripada mengambil vaksin itu lebih. Contohnya orang yang telah dijangkiti semula, dia punya kesan gejala tu dia tidak teruk. Gejala yang kategori 1 dan 2 saja tidak teruk. Sebab dia masih lagi ada dia punya antibody yang masih lagi yang baru running dalam certain percentage itu. Jadi di sini kadang-kadang orang kita tidak faham betul-betul dan sengaja mengambil perkara-perkara itu untuk disensasikan. Sebab apa sensasi? Sebab apa? Sebab dia sengaja nak menuduh vaksin itu dan ini vaksin ini buruk dan sebagainya. Ini masalah orang kita lah, itu masalah orang kita. Walaupun kebanyakan daripada orang media sosial tu dalam Facebook dan sebagainya dia kata saya bukan anti vaksin. Dan ada yang kata baik saya tunggu dulu. Sebab nak tengok ramai orang mati ke tak. Ada juga macam tu. Look, kita kena tengok sekarang ni, kita sebab itulah kalau tengok kat belakang saya ni, apa lindung diri, lindung semua. Tu adalah tagline kita. Lindung diri, lindung semua. Apa maksud? Setiap daripada kita tidak akan selamat jika semua tak selamat. Dan setiap daripada kita yang ramai ni tidak akan selamat jika satu individu tidak selamat. Jadi apabila tidak selamat itu melalui pelbagai keadaan yang kita lakukan, salah satu daripadanya adalah vaksinasi. Jadi kita kalau boleh kita berdepan dalam satu medan perang. Kita anggap ini, kita berdepan dalam satu medan perang. Jadi kita sama-sama. Kalau sama-sama kita kata tak nak ambil, kata just untuk buat macam sekarang, tak nak ambil, maksudnya kita kena hadap lah. Kalaulah ramai daripada kita kata okay, let go, kita ambil dan kita nak at least 80% daripada masyarakat kita di cover, nanti kita panggil herd immunity tu, di cover oleh vaksin, at least apabila cover 80%, COVID tak masuk dalam komuniti kita, berarti kita kata lindungi semua tu. COVID tak masuk, apabila COVID-19 tak masuk, dia akan mati. Mati dia akan makin kurang. Rantaian dia putus dan kalau kita tengok teluk jangkitan makin menurun. Yang ni perlu kepada personal responsibility dan juga perlu kepada shared responsibility. Kita jaga kita. Kita tak akan selamat jika semua tak selamat. Dan semua tidak akan selamat jika individu itu juga tidak selamat yang boleh membawa kepada jangkitan COVID-19. Jadi di sini perlu kita fikirkan bersamalah kalau ada di antara kita yang kata masih lagi nak tunggu, sedangkan kerajaan bagi peluang dan sebagainya. Kajian mengatakan bahawa ia berkesan. Kalau tengok sini kat UK, dekat dengan US yang telah mencapai lebih daripada 60% punya coverage, didapati jumlah kemasukan ke ward makin menurun. Kes yang umur 60 tahun dan ke atas yang mati berkurang, dah ada setengah tempat yang dah zero, yang sebelum ni beratus-ratus dan sebagainya. Jadi kenapa kita tak nak ambil peluang ini yang telah diberikan? Sebab itulah saya risau sebab satu kajian daripada Bloomberg, ini kajian yang mengatakan bahawa mengikut kepada data suntikan per sehari dalam negara kita berbanding dengan jumlah untuk coverage at least 75% dalam komuniti, kita agak lambat. Walaupun alhamdulillah saya tengok dalam sehari dua ni Malaysia adalah keeping paling tinggi. Saya minta momentum tu makin tinggilah sebab sebelum ni kita nampak ramai orang kita pada peringkat second phase hari tu pasal program PICK, program imunisasi kebangsaan tu pada fasa yang kedua didapati tak ramai yang hadir. Dapat dalam 20-30% yang tak hadir. Kita tak tahu punca dia kenapa, mungkin akibat daripada sebaran media, sebaran yang negatif dan sebagainya. Dan apabila masuk puasa lagi, tak ramai, terutama sekali yang Melayu, atau malam mungkin kena nasihat orang Melayu. Tak mari, mungkin kita kata puasa kot. Dan lepas pada raya ni kita nampak ada keeping, tapi tu pun masih lagi tidak up to persen yang kita nak sepatutnya melalui pendaftaran yang telah dilakukan oleh masing-masing melalui MySejahtera. Jadi kita lihat nampak hari ni nampak keeping up. Negara kita nampak dah makin menaik tinggi dan kita nak benda tu kekal momentum itu supaya at least cover 80% dan sedihnya juga
jumlah pendaftaran untuk COVID-19, vaksin COVID-19 baru 10 juta. Tak sampai pun 50%. Yang kita jangkakan 25.6 juta. Yang ni saya rasa bagus program seperti ini untuk memberi pencerahan kepada kita, untuk memberikan keyakinan kepada kita. Andai kata kalau kita semua tak nak ataupun lambat untuk capai dia punya at least 75% itu, tengok Bloomberg menyatakan bahawa kita kemungkinan besar negara kita akan mencecah kepada 5.8 tahun. Saya gundalkan kepada 6 tahun. Kita akan ambil masa 6 tahun. Boleh saya lanjutkan sikit ya berkaitan dengan ini? Boleh. Bila kita ambil masa 6 tahun, pernah tak dengar satu kenyataan yang dikeluarkan oleh CEO Pfizer, Albert Bourla? Betul tak dia punya pronunciation tu? Rasa dah betul kan, Albert Bourla tu? Dia kata kemungkinan kita akan ambil dos yang ketiga ataupun kita akan ambil vaksin lagi selepas pada ini. Sebab apa? Sebab seperti yang kita bincang, vaksin ini bukan long life. Vaksin COVID-19 bukan long life. Sama juga dengan vaksin lain, contoh meningococcal bukan long life. Meningococcal dalam 3-4 tahun. Sebab itulah saya 3-4 kali ke Tanah Suci buat haji dan mengikuti rombongan perubatan. Selang 3-4 tahun saya pergi. Dan every time saya nak pergi tu, saya akan cocok. Sebab telah melepasi dia punya aras maksima dia panggil T-half. Lepas melepasi, dah biasa masuk tahun ketiga, kena cocok balik meningococcal vaksin. Tapi kalau siapa yang mutawif, yang bawa orang pergi haji umrah, kalau tahun ni cocok, tahun depan tak perlu. Dan next year, dah cocok balik. So maksudnya dia punya memori antibody kita, dia ada masa dia. Jadi untuk COVID-19 ni dijangka kemungkinan dia ada masa dia. Ada kajian mengatakan bahawa sampai ke setahun, ada yang mengatakan bahawa sampai ke 24 bulan. Ada kajian kecil-kecilan yang mengatakan bahawa dia sampai ke 28 bulan. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Maksudnya kalau macam tu kemungkinan besar. Ini mungkin sebab kita tak tahu sebab vaksin baru 5 bulan 6 bulan dalam pasaran kan. Jadi kemungkinan kalaulah kita tak capai dia punya tahap coverage 75% itu, kemungkinan kita akan ambil lagi tahun depan sebab untuk sampai kepada 80%, negara kita terpaksa mengambil masa yang agak lama, 6 tahun. Maksudnya, COVID dalam negara kita akan still happen, akan masih berlaku. Dan apa masih berlaku? Kita perlu protection. Sedangkan vaksin, dia ada dia punya tempoh dia panggil tempoh dia. Jadi di sinilah perlu kita ambil pertimbangan bersama. Kalau kita lihat di US dijangkakan semua ambil dalam 5 bulan. Kat UK cuba ambil 5 bulan. Jiran kita lebih kurang dalam 5 bulan juga, Singapura. Thailand lebih kurang dalam 3 tahun lebih. Indonesia lebih kurang dalam 3 tahun lebih. Tapi dalam Asia Tenggara ni Malaysia yang paling lambat sekali. Dan inilah saya rasa perlu kita ambil peranan bersama, share responsibility dengan personal responsibility untuk lindungi diri. Kalau kita tidak terlindung, masyarakat juga tidak dapat dilindungi. Saya sepas balik kepada Dr. Laila. Terima kasih banyak-banyak Pak Pali. Jelas sangat penerangan tu. Saya suka waktu Pak Pali cakap yang kita ni macam tenteranya. Lagi ramai yang kita rekrut, lagi kita bertambah kuat kan. Jadi bila ramai yang tak nak ambil, kekuatan tentera kita rendah. Jadi lambatlah kita dapat herd immunity, lagi lama kita berperang. Sebab perang ni bukan macam perang biasa-biasa, dia perang dengan benda yang kita tak nampak kan. Tapi itulah sebab saya rasa ramai juga dalam audiens kita ni sebenarnya yang belajar sains. Kita belajar pasal active immunity, passive immunity. Kita tahu kalau kita pernah kalau kita dapat COVID secara semula jadi, kita akan develop active immunity. So ramai orang dia sebenarnya tak nak kena vaksin sebab dia takut. Okey, mungkin dia tak kena, kebanyakan orang takkan kena side effect yang teruk-teruk lah. Dia mungkin akan kena demam, lemah badan kebanyakan orang. Tapi kalau kena COVID pun dia akan kena demam, lemah badan. So kena COVID ke, kena vaksin ke, demam dengan lemah badan. Jadi dia fikir, jadi apa tujuannya, apa poinnya dia nak ambil vaksin ni? Mungkin Dr. Mala boleh ulas. Apa perlunya ambil vaksin kalau dah boleh dapat active immunity macam gitu ya?
Betul. Macam dia tak nampak apa kelebihannya kalau dia ambil vaksin sekarang, padahal kalau dia dapat penyakit tu nanti dia develop lah active immunity. Tak apa je. Macam tu. Aduh, beraninya nak dapat penyakit tu ya. Dia macam saya belum sudi lagi nak jadi askar untuk peperangan kali ni, macam tu. Kalau terpaksa saya lawan, tapi saya tak nak jadi askar. Kalau terpaksa lawan, saya lawan lah. Tapi kalau sengaja jadi askar, saya tak nak, macam tu. Saya rasa itu adalah satu tindakan ataupun satu thoughts yang sangat salah. Ia seperti tak percaya yang berusaha boleh berjaya tapi sanggup beli nombor ekor untuk jadi kaya dengan cepat. Kebarangkalian yang ini sangat rendah tapi nak percaya. Kebarangkalian kalau beli nombor ekor dan jadi kaya tu sangat-sangat rendah dan benda tu adalah sesuatu yang salah tapi sanggup buat. Tapi kalau berusaha, memang study, memang effort genuinely, kebarangkalian untuk berjaya lebih tinggi. Yang ini tak nak percaya. So saya rasa fikiran dan thoughts tu pun sebenarnya dah salah. Sebab bila kita tengok, contohnya lah kesan sampingan vaksin. Yang mana termasuk macam sakit dekat tempat dicucuk, kemerahan, kesan sampingan yang ringan-ringan tu kalau kita campur semua sekali pun sangat-sangat sedikit it's lesser than 0.1% sekarang at this point of time sebab kita dah roll out millions of vaccines. Where else kesan dan komplikasi daripada jangkitan COVID-19 itu sendiri begitu tinggi. Saya bagi contoh AstraZeneca diwar-warkan kesan yang kemungkinan boleh dapat risiko darah beku dengan pengambilan vaksin AstraZeneca lebih kurang 4 dalam 1 juta, 0.0004%. Walhal kalau dapat jangkitan COVID-19, hampir 16 hingga 20% daripada yang dapat jangkitan COVID-19 akan dapat darah beku. So yang mana satu sebenarnya yang kita nak percaya, yang mana satu sebenarnya yang kita nak jadikan ikhtiar kita, yang mana satu sebenarnya kita nak follow. Organizing thoughts is something very important. Kita tak boleh duk takut tak tentu tanpa sebab tau. Takut saya nak masuk bilik tu saya takut, saya nak kahwin saya takut, saya nak makan saya takut, semua benda takut. Kita tak boleh proceed dalam life ni, nak study takut, nak migrate takut, nak naik bas takut, semua kita takut. Tapi makan nasi kandar tak pernah takut. So itu adalah satu thoughts yang sangat salah. Buat masa sekarang untuk rakyat Malaysia, kemungkinan dengan kes setiap hari 6,000, 6,700, 6,900 dengan kes mencanak-canak tinggi macam ni, kebarangkalian kalian dijangkiti COVID-19 lebih tinggi daripada kebarangkalian kalian mungkin dapat kesan sampingan vaksin seperti demam, lenguh-lenguh tangan dan sebagainya. So yang mana satu yang kalian nak lebih takut sebenarnya? Yang mana satu nak kalut? Yang mana satu nak gelabah? Kena fikir daripada perspektif tu guys. Tak boleh duk takut semua benda. Contohnya kamu nak pergi ke, kamu nak proceed untuk belajar tertiary education dekat universiti. Memanglah akan culture shock, kena makan luar, mungkin dapat keracunan makanan, kena duduk seorang jauh daripada mak, tak boleh tidur bawah ketiak mak. Memang banyak problem. Tapi dia punya manfaat dia, kalian akan dapat ilmu daripada tertiary education tersebut. So you kena buat decision. Sekarang ni nak takut untuk pergi study ke ataupun nak gagahkan diri dan take the challenge so that you boleh berjaya. So saya rasa pendirian untuk tunggu dan lihat, saya masih belum bersedia untuk menjadi askar. Kamu kalau tak nak jadi askar untuk negara Malaysia pun tak apa. Kamu tak nak jadi askar untuk keluarga kamu sendiri ke? Untuk anak-anak kamu, kanak-kanak kecil yang masih tidak boleh divaksin, kaum keluarga kamu sendiri. Sebab bila kamu dijangkiti COVID-19, bukannya menyusahkan diri kamu sahaja. Kamu akan bagi dekat semua close contact anda, ahli keluarga, jiran, tetangga, office mate yang naik satu LRT, semua tempat. Tesco yang awak pergi, Speedmart yang awak pergi, semua orang dapat. Semua orang awak dah bagi. So kalau kamu tak nak jadi askar untuk negara pun, why not you jadi askar untuk diri you sendiri, keluarga you sendiri, anak-anak you sendiri. At least lah. Tak boleh ke? Dan itulah saya nak sebut balik moderator, saya rasa
takut kesan sampingan berbanding dengan takut kena jangkitan COVID-19 seakan-akan sanggup percaya kena nombor ekor tapi tak sanggup berusaha untuk berjaya. Apa ni, fikirlah daripada sana. Terima kasih Dr. Mala, memang terkesan macam kalau tak sanggup, kalau tak nak fikirkan orang lain, tak sanggup nak berjuang untuk dapatkan herd immunity untuk negara kita, paling kurang fikirkan ahli keluarga kita, orang yang kita jumpa. Kita tak tahu siapa di kalangan ahli keluarga kita yang vulnerable. Betul. Kita mungkin kena COVID, kita boleh lawan lagi, mungkin kita sihat, mungkin kita okey. Kita tak tahu orang yang keliling kita tu macam mana kan, betul kan? Betul. Tapi, cakap pasal yang seterusnya mungkin saya tujukan pada dengan Dr. Suhazli lah kot. Cakap pasal COVID-19 ni sebenarnya saya rasa golongan yang rapat dengan kita, yang agak ada ramai sebenarnya orang yang terpengaruh dengan WhatsApp yang berlegar yang kata penyakit COVID-19 ni dan juga vaksin ni sebenarnya ada unsur-unsur pengaruh konspirasi akhir zaman. Mungkin Papa Lee boleh ulas tentang hal ni? Isu konspirasi ni kadang-kadang bukannya kita nak menidakkan secara keseluruhan. Okay? Sebab di mana saja berlaku konspirasi. Dalam negara kita pun ada konspirasi untuk tukar pemimpin contohnya. Tapi saya tak sebut mana-mana lah. Begitu juga dengan konspirasi di peringkat global, politik dan sebagainya. Dari segi konspirasi memang kita tak nafikan, dari segi konspirasi ekonomi, konspirasi dari segi politik, peperangan di antara China dengan US, peperangan yang berlaku sekarang ni, Israel menyerang Palestin dan sebagainya. Itu adalah konspirasi-konspirasi yang mungkin dirancang yang kita tak tahu. Cumanya yang hebatnya orang Melayu ni, saya sebut orang Melayu ni, minta maaf Dr. Mala. Sebab saya tak nampak orang India ataupun Cina yang bincang. Dia lebih tahu rancangan konspirasi Yahudi lebih daripada orang Yahudi. Itu yang heran tu. Itu heran tu. Baik. Satu lagi, dia kaitkan juga konspirasi dengan apa yang akan berlaku di akhir zaman. Ia ada sedikit berbeza. Bagi orang Muslim, ya betul, percaya. Akhir zaman akan berlakunya beberapa tanda-tanda yang besar dan beberapa tanda yang kecil. Wujudnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, peperangan di antara Imam Mahdi dan juga turunnya Dajjal. Dan semuanya, ya betul. Disebut sahih di dalam hadis akan berlaku benda tu. Cuma bila? Allah Alam. Dan Nabi sendiri pun tidak sebut bila. Nabi tak sebut tahun 2020. Nabi tak sebut 2021 sebab ada tahun lepas, ada orang ramal. Bukan ramal, dia kata berdasarkan kepada hadis. Tahun 2021 pada pertengahan Ramadan, di mana pertengahan Ramadan tersebut adalah hari Jumaat, akan berlaku satu benda yang besar, di mana di sinilah akan timbulnya peristiwa akhir zaman yang macam-macam lah dia sebut. Itu dalam kita nak tengok takut juga sebab yang sebut tu adalah ustaz yang boleh kata hebat juga. Dan tengok tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Sebab benda ni Nabi tidak menyebut dari segi bila tarikh. Dan kita memang kita yakin benda tu akan berlaku. Sama ada masa kita hidup ataupun setelah kita mati nanti, anak cucu kita nanti. Dan kalau kita tengok sendirilah, kalau saya bacalah dari segi beberapa kejadian itu, kalau kita tengok sebenarnya, kalau orang sebut dari segi Dajjal, Dajjal ni satu organisasi ataupun satu manusia, satu orang kan macam mana? Itu apa yang saya faham lah, mungkin boleh diperbetulkan. Apa yang saya faham saya baca daripada laman web mufti dan sebagainya. Ini dapati akhir di hujung Dajjal yang mengatakan bahawa adalah dia makhluk yang bukan dalam bentuk organisasi. Makhluk dia ada ciri-cirinya, Dajjal dan sebagainya. Okey, baik. Kita tinggalkan itu. Adakah vaksin itu di salah satu daripada rentetan ataupun perancangan konspirasi ataupun benda akhir zaman? Allahu a'lam, kita tak tahu. Tapi apa yang kita sekarang ni bagi
bagi agama-agamawan dan sebagainya. Yang penting bagi kita adalah untuk menyelamatkan ummah. Kita kena lihat the big picture. Menyelamatkan ummah. Jadi kaedah untuk menyelamatkan ummah pelbagai cara. Pelbagai cara. Seperti yang kita kata sekarang, kita ambil vaksin. Orang kata ambil vaksin ni dari salah satu daripada kaedah orang kafir dan sebagainya. Betul ke tak betul? Tidak benar. Sebab ini adalah salah satu kaedah apabila ahli dia berbincang, seperti mana kita selalu sebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Saya bertanya pada orang yang ahli. Di mana ahli-ahli, dan kalau saya nak sebut dari segi sejarah perubatan di zaman Nabi dan sekarang ini macam mana penerimaan perubatan ini, adakah Nabi menerima atau tidak, itu panjang ceritanya. Tapi secara asasnya perubatan yang ada sekarang ini adalah diterima dan inilah yang sepatutnya diikuti oleh kita. Dan orang pun kata, dia kata kenapa dia ikut WHO, sebab WHO tu salah satu dia konspirasi dan dia orang kafir. Tengok dia punya logo WHO tu kan ada ular. Terkejut juga, kita pun memang tahu ada ular. Kalau kita tengok balik jata negara tu ada apa? Ada logo rimau. Kita sembah rimau ke? Tahu faham rimau tu apa? Harimau. Ada rimau, harimau. Dan kita sembah rimau ke? Dia simbolik. Dia tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa kesan pada kita pun. Dia adalah simbolik saja. Simbolik saja. Jadi orang kata kenapa dia ikut sangat WHO? Dia kata mazhab WHO. Baik, kita tengok balik. Salah satu daripada yang disebut, yang kita buat SOP sekarang ni. Cuba tengok, kita buat SOP ni apa? SOP pertama, kita bersih tangan dan kita jaga kebersihan. Siapa yang ajar kita jaga kebersihan? Telah pun diajar oleh hadis Nabi SAW. Kitab-kitab besar telah bincang. Bab tinggalkan kitab-kitab besar. Bab pertama disebut bab taharah, bab bersih, jaga kebersihan. Dan an-nazafatu minal iman. Bersih itu sebahagian dari iman. Maksudnya dia boleh ikut apa yang disebut oleh Nabi. Jika berlaku penyakit di kalangan kamu, Nabi kata kita kena berjarak 1 tombak. 1 tombak tu lebih kurang dalam 6 kaki atau semeter lebih. Itu Nabi yang sebut. Maksudnya WHO ikut apa yang Nabi sebut. Mungkin dia tak tahu hadis tu ada, tapi itulah yang disebut oleh Nabi. Sama dengan karantin yang sekarang ini. Karantin. Hadis yang masuk Sayyidina Umar tak masuk ke Syam akibat daripada berlakunya ta'un. Dan itu adalah konsep untuk penjarakan, konsep untuk mengurangkan wabak. Dan sebenarnya itu WHO ikut apa yang disebut oleh Nabi. Adakah kita nak mengatakan bahawa WHO buat benda yang asing, tak sama seperti yang Nabi sebut? Tidak. Itulah yang disebut oleh Nabi. Begitu juga dengan mengamalkan pencegahan-pencegahan yang kita amalkan sekarang ini, termasuk juga dengan pengambilan vaksin, yang ilmu perubatan adalah salah satu daripada ilmu dunia yang dipanggil sebagai sunnatullah, di mana di sinilah kita melihat kepada dapatan-dapatan kajian demi kajian yang bertepatan sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Saya rasa menjawab apa yang disuarakan oleh moderator. Terima kasih Dr. Suhazli. Mungkin saya nak tanya satu soalan yang praktikal lah dekat Dr. Suhazli, sebab ada juga orang-orang yang dah berusia ni dia bukan percayakan sangat benda ni teori konspirasi ke apa, tapi dia risaukan diri dia sendiri. Dia cakap, doktor saya ni dah berumur, ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Selamat ke saya nak kena vaksin ni doktor? Macam mana tu Dr. Suhazli? Terima kasih Dr. Laila. Kalau kita tengok balik, kerajaan telah menyusun 3 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa frontliner. Saya ambil balik kita, sekarang ni kita berada di satu medan perang. Yang berada di depan adalah frontliner. Doktor-doktor, askar, polis, dan semua berada di frontliner yang berdepan dengan satu gerombolan COVID-19 yang kita tak nampak. Kita berdepan. Jadi protectionnya daripada face mask, 3M, 3W, 3S dan sebagainya. Dan salah satu daripadanya adalah mengambil vaksin untuk protect. Golongan yang kedua adalah golongan rentan. Apa golongan rentan ni? Umur 60 tahun ke atas, golongan ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, obesity salah satu daripadanya, dan isap rokok.
juga antara golongannya berisiko tinggi. Kenapa berisiko tinggi? Sebab kalau contoh kencing manis, dia punya immune level dia rendah. Jadi apabila immune level merendah, kita dapati daripada keseluruhan dalam negara kita dan seluruh dunia sebenarnya, kalau kita tengok daripada 400,000 lebih yang sekarang ni telah dijangkiti oleh COVID, majoriti 60 hingga 80% di kalangan pesakit itu adalah golongan rentan. Di mana ni darah tinggi umur 60 tahun ke atas. Sebab itulah kita nak protect. Maksudnya selain daripada protect frontliner, kita protect golongan ini daripada daripada dijangkiti oleh COVID-19. Mati itu siapa-siapa boleh mati. Tetapi apabila dijangkiti oleh COVID-19, 80% daripada mereka akan terus masuk pada kategori 3, 4 dan 5. Dan majoriti di kalangan mereka juga mati. Yalah, mati itu siapa pun mati. Tetapi kalaulah kita boleh bantu untuk mengurangkan lagi resiko untuk dijangkiti melalui kaedah-kaedah yang kita pun ketahui bersama, melalui PKP, melalui face mask, melalui itu salah satu daripadanya adalah melalui pemberian vaksin. InsyaAllah ia boleh dikurangkan dan kita boleh lihat sendiri kajian daripada UK. Umur 60 tahun ke atas sebelum daripada tarikh pemberian vaksin Disember tahun lepas memang ramai sama dengan dalam negara kita. Tetapi setelah berlalunya hampir lebih kurang dalam 5 bulan ini drop terus. Boleh tengok sendiri ya dalam graf memang drop dan jumlah kematian zero. Dan jumlah kes simptomatik COVID juga makin menurun. Dan apa salahnya kita mengambil pengalaman-pengalaman daripada pihak luar sana. Cumanya orang risau. Risau apa? Sebab orang risau dia takut benda yang sedikit. Sebab sedikit apa? Sebab dia kata kesan sampingan tu takut menyebabkan mati. Yang dia takut yang tu. Kesan sampingan tu boleh menyebabkan mati. Kesan sampingan, seperti Dr. Mala sebut bahawa, kita tak nafikan bahawa ada kesan sampingan. Dia adalah lebih pada ringan dan lebih ialah dia demam dan sebagainya. Maksudnya dia tak boleh mendatangkan mudarat yang besar berbanding dengan kalau kita dijangkiti, na'udzubillah, kalau kita dijangkiti oleh COVID, resiko kita lagi tu. Resikonya berkali-kali ganda, 10 kali ganda daripada orang lain. Contohnya bagi ibu mengandung, kalau dia dijangkiti oleh COVID, ni kajian juga dalam negara kita pun kita dapati bahawa bagi ibu yang mengandung 10 kali ganda akan terus pergi kepada yang serius, kategori 3, 4 dan 5. Dan kita nampak sekarang ni ibu mengandung ada yang dimasuk di ICU dan sebagainya. Terima kasih Dr. Suazli. Dr. Suazli cakap pasal ibu mengandung tadi, tapi saya rasa topik ni lebih dekat dengan Dr. Mala sebab dia seorang ibu. Ya, Dr. Mala, boleh tak saya tanya dengan Dr. Mala? Itulah saya tak mengandung. Itulah. Dr. Suazli seorang ayah. Tapi topik ni saya rasa lebih dekat dengan seorang ibu. Ya, sila. Kalau seorang ibu ni kan, dia dengar, okey Dr. Suazli kata risikonya sekarang kalau dia kena COVID, dia akan kena lebih tinggi risiko untuk dapat COVID yang teruk. Jadi senarionya, katakanlah dia ialah seorang yang mengandung, katakan 22 minggu, ataupun seorang yang breastfeeding, anak umur sekitar 1 tahun, kita tahu bukan senang nak tiba-tiba stop breastfeeding, dan dia rasa berminatlah nak divaksin. Jadi macam mana tu Dr. Mala, boleh ke mereka divaksinasi? Okey, soalan yang sangat penting sebab ibu-ibu adalah golongan yang sangat-sangat penting dalam negara kita dan saya rasa Papali pun agak dekat dengan soalan ni sebab Papali family medicine specialist, so saya rasa dia banyak tengok cases of pregnancy ni semua kan. Sebenarnya topik ni saya dah kupas dengan detail dalam satu sesi bersama seorang pakar obstetrics and gynecology, tapi kalau nak summarizekan tentang ibu mengandung, macam Papali kata, ibu mengandung mempunyai risiko yang lebih tinggi jika dia dijangkiti COVID-19. Termasuk risiko kepada ibu sendiri dan kepada bayi yang dia kandungi. Waktu mengandung pun risiko lebih tinggi, contohnya ibu boleh sawan, ibu boleh dapat jangkitan sehingga ke paru-paru, oksigen dalam badan ibu tak cukup, menyebabkan janin pun tak cukup oksigen, tak cukup perkembangan dia kurang daripada umur yang sepatutnya, dan macam-macam komplikasi lain. So semua ibu pada hari yang dia nampak UPT dia positif, sampailah dia lahirkan baby dia, ibu rasa
janin ni lagi penting daripada nyawa aku sendiri. Dia rasa macam itu satu tanggungjawab, itu satu jihad yang dia bawa, yang saya nak lahirkan bayi ini dengan sebaik mungkin, dengan seselamat yang mungkin. Biarlah saya sendiri pun disakiti lebih daripada biasa, saya sanggup as long as baby saya selamat. So ini semua ibu punya naluri the moment dia tahu UPT dia positif. So pada ibu mengandung, saya dah cakap risiko jangkitan sangat tinggi, lebih tinggi daripada orang biasa. Okey, sekarang vaksin. Vaksin tu akan menyebabkan ibu sakit dekat bahu, ibu lenguh-lenguh sikit, ibu mungkin demam sehari dua yang disebutkan immune response. Saya tak suka sebut demam selepas vaksin sebagai side effect. Itu adalah sebenarnya intended effect. Kita nak demam because itu adalah immune response. So ibu kena sakit sedikit. Yang bagusnya, apa yang kita faham tentang biologi dan juga sains, jika antibody terbina dalam badan ibu, antibody itu kemungkinan besar boleh circulate dan pergi kepada bayi melalui susu ibu, kita panggil milk transfer, dan ada juga kemungkinan yang antibody ini boleh lalu uri, plasental dan sampai kepada bayi. Ada kemungkinan. Ini yang apa yang kita faham tentang sains secara umumnya. Alright? So sangat-sangat disarankan untuk ibu mengandung ambil vaksin. Buat masa sekarang data yang kita adalah untuk Pfizer, yang mana lebih daripada 20,000 ibu mengandung di negara USA telah mengambil vaksin atas inisiatif sendiri. Ya, jadi kita dah ada data sedikit sebanyak di situ. Dan di Malaysia juga ramai doktor-doktor pakar, frontliner, staff nurse saya sendiri yang mengandung pun mengambil vaksin ini, dan so far dimurahkan kesihatan, masih okey, masih boleh bertugas di dalam PPE, masih kuat dan masih dilindungi. Alright, dan saya juga nak sebut vaksin Pfizer disarankan untuk ibu mengandung daripada 13 sehingga 33 minggu. Kedua-dua dos tu kena complete dalam duration tersebut. Buat masa sekarang AstraZeneca dan juga Sinovac tiada data. Kita tak kata ia teruk, kita tak kata ia racun macam Moteh cakap, kita kata tiada data. Jadi apabila tiada data lagi, kita nak lindungi ibu ini lebih greater daripada golongan lain, kita bagi dia yang Pfizer ni yang dah ada data. Jadi orang lain yang tak mengandung macam Papa Lee bolehlah ambil brand lain. Tapi Papa Lee dah ambil Pfizer, tak apalah. Ya, lelaki, suami, budak-budak muda, korang boleh ambil brand lain sebab kita nak bagi Pfizer ni dekat ibu-ibu mengandung kita yang bakal memberi generasi baru kepada negara kita. Dan ibu menyusu, sebenarnya kalau bayi dah lebih daripada 6 bulan, kita pun tahu penyusuan kita dah tak sebanyak waktu bayi kurang daripada 6 bulan sebab lepas 6 bulan baby dah makan, frequency of feeding pun dah kurang, dan sebagainya. Saya rasa sebenarnya kalau anak dah setahun, 2 tahun dah berlari, dah ada gigi, sebenarnya tak ada masalah langsung pun. Korang nak makan laksa ke, durian ke, ais lemon tea ke, anything, no problem. Tapi kepada bayi yang kurang daripada 6 bulan, masih menyusu, saya rasa tak ada kontraindikasi. Tetapi sama berapa cepat nak ambil, ada ibu frontliner kita sarankan ambil lebih awal. Ada ibu-ibu yang bekerja di rumah sahaja mungkin boleh tunggu sedikit just because of mental health. Takut you dah ambil, you fikir-fikir, you takut, then you boleh lewatkan sikit. Kalau ibu yang memang science background, ada microbiological background, rasa aku tak kisah, boleh ambil, tak ada masalah, Pfizer. Kepada ibu yang merancang kehamilan, tak ada masalah, sebenarnya boleh ambil. Tapi kalau you all stress sangat dengan merancang kehamilan ni, contohnya cuba untuk hamil dengan teknologi IVF, dan IVF itu sendiri dah bagi great stress untuk you, dan mungkin boleh tangguhkan vaksinasi, concentrate on kesuburan dahulu, ataupun ambil vaksin dulu, tangguhkan rawatan kesuburan sedikit, sebab once dah vaksinasi, at least you dah protected, husband protected, at least baby yang kamu bakal usahakan tu lebih selamat orang kata. Tapi jangan take two stresses at a time. Vaksin pun you stress, fertility pun you stress, it's a big load to your mental health actually. Saya selalu cakap dekat all my sessions, mental health is the most important thing. You have to trust it first. So itu sedikit sebanyak daripada saya berkenaan dengan ibu mengandung dan menyusu. Terima kasih Dr. Mala. Sepatutnya session kita ni jam 9 sampai jam 10, tapi soalan memang banyak lagi nak tanya. Tapi mungkin saya
So sebenarnya Second yang kedua lah pula. boleh saya tanya mungkin soalan terakhir dari saya lah, lepas tu kita buka untuk sesi jawab-jawab. Kita pilih tak boleh nak pilih semua, kita pilih a few untuk kita tanyakan kepada panel. Soalan saya yang terakhir untuk Dr. Suhazli. Sekarang ni ramai orang dia memang agree, setuju nak vaksin. Dia dah lama dah daftar untuk vaksin, tapi bila check masih belum dapat tarikh appointment lagi walaupun dah mendaftar lama dulu. Jadi dekat mana saya nak check untuk ni, dan macam mana saya nak dapatkan tarikh temu janji ni? Download MySejahtera kan. Dia notifikasi untuk dapatkan tarikh cucuk tu melalui MySejahtera, dan juga dia akan buat notifikasi melalui SMS, dan kadang dia akan menggunakan kaedah phone. So kalau ada 5 call daripada yang tidak dikenali tu, cuba angkat. Tapi itulah kadang-kadang yalah, kita ni kadang risau juga. Saya sendirilah, personally lah saya sendiri, kalau orang saya tak kenal, kadang-kadang saya tak angkat. Sebab takut scam, takut tu je. Okay. So kalau MySejahtera ya, kena selalu check MySejahtera, sebab dalam MySejahtera tu memang dia akan letakkan jadual dan dia bagi tarikh tertentu. Kalau tak ada lagi, boleh ke klinik kesihatan dan pusat-pusat pemberian vaksin. Tapi saya tidak nasihat pergi kepada pusat pemberian vaksin, sebab pusat pemberian vaksin kita takut crowd kat sana. Ramai orang kat sana. Jadi kat klinik kesihatan cuba bertanya, dan boleh juga melalui call telefon ke JKJAV. Saya rasa kalau search melalui internet adalah punya nombor telefon JKJAV tu, bertanya. Jawab tak jawab saya pun tak pasti, tapi yang paling senang adalah melalui MySejahtera. Kita faham bahawa ramai yang dah daftar tapi duk tunggu lama dah. Daripada bulan 3 hari tu lagi dah masuk 2 bulan ni, tak sabar. Jadi di sini kita kena bagi jawatankuasa yang menguruskan, dia terpaksa susun jadual tu sebaik mungkin. Fasa 2 pun masih belum habis sebenarnya, sebab fasa 2 jangkaannya lebih dalam 9.5 juta yang ada orang tua, yang ada penyakit-penyakit ni. Dan untuk yang fasa yang ketiga ni, the rest kita punya populasi lah. Jadi yang tu pun perlu disusun sebaik mungkin oleh jawatankuasa, dan harap bersabar. Dari segi akses vaksin, seperti mana yang telah dijanji, yang dijamin oleh kerajaan, akses untuk dapat vaksin kita sebenarnya melepasi 100% daripada jangkaan. Daripada dos tu lebih kurang 66.3 juta dos yang telah disecure oleh kerajaan untuk dibawa masuk dalam negara kita. Cuma dia batch by batch lah, dia tak mari sekaligus. Yang tu yang telah dijamin oleh kerajaan. Maksudnya kalau kita tengok kepada jumlah dos 66 juta tu, maksudnya setiap individu kita akan dapat. Kemungkinan juga yang kalaulah kajian lepas pada ni untuk kanak-kanak juga akan dapat. Kalaulah ada kajian itu akan keluar dalam tempoh 2-3 bulan lagi lah, sebab dalam proses kajian untuk kanak-kanak yang umur kurang daripada 18 tahun. Jadi kalau kita tengok memang cukup. Cuma dia bergantung kepada kesabaran kita, bersabar sementara. Yang kedua, kalaulah kita tak apa-apa nak sabar, minta maaf lah tak nak sabar kan. Bukan kata tak sabar. Maksudnya sekarang ni untuk AstraZeneca, bermula daripada hari ni telah ada pendaftaran secara seperti yang dibuat dahulu, pada peringkat awal dahulu. Juta dos. Dulu dalam 268,000 dos saja, lebih kurang dalam suku juta saja. Dah sampai dalam negara kita 1 juta dos. Telah dibuka kepada Sarawak, Selangor, Johor, dalam 2-3 buah negeri yang zon merah dia tinggi. Di situ dibuka dahulu untuk first come first serve. Jadi mana-mana individu yang berada di negeri berkenaan boleh menggunakan dalam MySejahtera tu, boleh booking. Macam booking seat dalam Asia punya itulah. Berebut siapa nak, dia dapat awal. Maksudnya dia tak tunggu dalam program yang diprogramkan oleh dalam jadual itu, tapi dia ambil AstraZeneca.
Boleh faham ke saya? Faham. Baik, terima kasih Dr. Shazali untuk penjelasan tu. Kemudian saya rasa Mr. Fakhrul, kita buka sesi untuk soal jawab mungkin kalau ada kesempatan masa. Saya serahkan kepada Mr. Fakhrul untuk tanyakan soalan kepada panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tengok soalan-soalan dekat Zoom. Mungkin soalan ni ada satu soalan sesuai untuk Dr. Shazali lah. Soalan ni daripada nama dia username. Selain daripada fake news about vaccine causing death, ada juga yang sebarkan terdapat microchip dalam vaksin. Kononnya magnet melekat di tempat yang vaksin cucuk. Itu mungkin Dr. Shazali boleh komen sikit. Microchip. Okey, microchip. Baik. Saya kat mana tu? Saya tunjuk sikit. Saya isu ni memang selalu orang tanya sebab kadang-kadang sekejap saya nak ambil. Ni. Nampak ke tak tahu ni. Ni botol vaksin. Saya ambil ini sebagai nostalgia diri saya. Ini adalah botol vaksin yang digunakan untuk cocok diri saya. Dia sama dengan Perdana Menteri Israel yang tunjuk peluru dan tunjuk jarum. Nak tengok tak dalam video tu? Dia cakap bahasa Ibrani, orang kita salah faham. Dia kata ni tengok orang Israel gunakan vaksin untuk bunuh Palestin. Sebenarnya dia tunjuk bahawa ini adalah peluru pepandu yang mempertahankan negara mereka dari serangan musuh. Dan satu lagi benda yang ampuh yang boleh menyelamatkan rakyat dia adalah melalui vaksin. Dan dia simpan dia punya jarum yang cucuk dia tu untuk dijadikan nostalgia dan disimpan di pejabat dia. Tu je. Dan saya pun simpanlah juga. Ni. Dan saya tengok ni, microchip dia dalam bentuk mikro. Cuba kena lihat. COVID itu sendiri, dia adalah halus, dia dalam bentuk nano. Ni kalau nak bincang bahas nano, mikro memang itulah. Tapi kalau bentuk mikro, memang tak nampak. Tak nampak. Ni ada sikit baki lebih dalam 0.2 cc. Tak cukup lah. Ni pun dah lama dah. Okey. Tak ada. Dan saya test kat magnet hari tu. Tak lekat pun. Saya test. Ada dalam video saya tak dalam Facebook. Tak lekat pun. Tak lekat pun. Tak tahu kadang-kadang susah juga orang percaya benda-benda lagu tu. Saya senang kalau kita ada besi, maksudnya kita jadi Iron Man pula kan. Itu secara lawak lah. Tetapi asasnya di dalam bahan Pfizer ke, Moderna ke, AstraZeneca ke, Sinovac ke, tidak pun mengandungi bahan-bahan seperti besi, seperti yang dikatakan ada aruhan magnet dan sebagainya. Hatta kalaulah ia dalam bentuk microchip ataupun nanochip. Saya pernah berforum dengan Prof. Madya Dr. Hanif Yaakob, profesor yang memang hebat dalam negara kita di UPN, yang dia memang kepakaran dia adalah nanoteknologi. Dia pernah present di Korea, dia pernah present di Turki berkaitan dengan nanoteknologi. Dia kata buat masa sekarang ni seluruh dunia tidak ada pun satu peranti. Maksud peranti itu apa? Kena faham peranti itu. Peranti maksudnya satu alat yang boleh berfungsi untuk mengaruh, untuk menjalankan aktiviti-aktiviti. Tidak ada lagi dalam bentuk nano. Dalam bentuk mikro ada. Sebesar biji beras. Kita tengok sini. Tak ada pun. Sebesar biji beras tak ada. Ataupun lebih kecil yang kita boleh nampak. Lebih kurang dalam satu suku daripada gula. Itu pun kalau kita tengok letak kat tapak ni kita nampak dia punya itu dah bentuk mikro. Itu pun tak ada dalam ni. Itu pun masih lagi dalam proses pengkajian. Dan amat terlalu tidak cerdik lah kalau syarikat vaksin nak bubuh benda tu sebab mahal. Benda ni mahal. Dia nak bentuk sesuatu tu memang mahal. Itu amat tak logik lah. Amat tak logik lah. Jadi itu adalah andaian manusia. Orang yang tak faham dari segi sains, dia cuba mengandaikan sesuatu itu. Di atas dasar dia kata apabila menggunakan nano ke mikro ni, Bill Gates boleh cover orang. Boleh tengok orang ni macam mana. Baik. Sebab dia menggunakan sistem 5G. Baik. Negara kita kat mana ada 5G?
kampung saya 4G pun tak berapa sampai. Kat KL pun 4G semua itu. Tak ada lagi pun 5G. 5G faham ke tak 5G apa ni? Bukan gemuk-gebu 5G. Dari segitu. Tak ada pun lagi. Maksudnya kebanyakan daripada itu adalah dia sengaja karut saja yang dikemukakan. Itu masalahnya bagi orang kita yang kurang faham. Dia percaya. Itu masalahnya. Sebenarnya benda tu karut. Yang kita lihat sendiri memang sian. Tapi itulah terpaksalah kita memberi penerangan itu. Terima kasih Mr. Fakrul. Cantik, jawapan cantik. Saya rasa saya tak boleh nak, mungkin kita tak boleh nak ambil semua soalan lah. Betul lah Dr. Laila? Betul. Kita tak ada kesempatan masa Mr. Fakrul. Tapi saya cuba jawab beberapa yang saya dapat catat ni. Sama sekali varian. Dia kata kalau varian ni, so vaksin sekarang ni boleh berfungsi tak untuk varian. Baik, dia punya varian ni sesuatu yang baru. Kita pun tak pasti macam mana. Tapi melalui kajian-kajian yang terbaru, tengok daripada tadi daripada ni Public Health of England telah mengisytiharkan bahawa COVID vaksin yang Pfizer especially boleh up to 88% effectiveness of this after second dose untuk prevent variant from India. Dan dalam penulisan saya mungkin tak sebut semuanya. Kebanyakan daripada varian-varian itu di cover walaupun bukan 90% tapi dia cover at least aras ambang dia 50%. Ada soalan yang mengatakan dia kata Sinovac dia rendah dalam 50.3%. Kan? Selamat ke tak? Ini kita kena fikir dalam satu kerangka yang lebih besar bahawa at least dia melepasi aras ambang yang dikemukakan oleh WHO. At least 80%, at least 50%. Setidak-tidaknya. Kenapa Sinovac dia buat tu dia kata dalam 50%? Sebab kajian dibuat tu adalah kepada majoriti dia punya subjek kajian adalah lebih kepada yang golongan yang berisiko tinggi, frontliner dan sebagainya. Tetapi terdapat beberapa kajian lain kata Sinovac juga dibuat kepada populasi yang besar, dia punya lebih tinggi, dia punya itu mencecah hingga ke 90%. Mencecah kepada 90%. Jadi aras ambang dia adalah 50%. 50%. Jadi amat tidak cerdik, saya sebut sekali lagi 2 kali tak cerdik. Sama perkataan tidak cerdik ni bahasa kasarnya bodoh lah. Amat tidak cerdik kalau kita kata tak nak lah ambil sebab 50% je. Dalam Sejahtera kata saya kena Sinovac. Jadi tak nak ambil. Tak cerdik lah. Sebab apa? Sebab itu contoh ginilah. Satu hari Perdana Menteri call saya, dia kata Dr. Shazli saya nak bagi hadiah 100,000. Nak ke tak? Nak? Saya pun pergi kat dia. Sampai ke depan dia, kat pejabat dia, kata minta maaf lah Dr. Shazli, 50,000 je boleh. Saya janji 100 tapi 50,000 sebab 50,000 saya bagi kat orang lain. Nak ke tak nak? Kalau tak nak bodoh. Betul. Ada soalan lain Mr. Fakrul? Saya ada satu soalan lagi daripada Apis, daripada Zoom ni. Apis kata dia tanya, mungkin Dr. Mala boleh komen berkenaan vaksin AstraZeneca. Betul ke penyebab darah beku? Banyak negara dah ban. Betul ke? Okey, mula-mula saya nak cakap pasal darah beku ni. Darah beku ni bukannya sesuatu yang baru tau. Netizen yang tahu tentang darah beku boleh sebut darah beku. Dia rasa dia sangat power lah orang kata aku boleh sebut darah beku ni aku power gila lah. Sebenarnya darah beku ni doktor, nurses, MA, radiografer dekat hospital semua dah biasa dah rawat darah beku ni. Bukan benda baru pun lepas-lepas COVID, lepas-lepas vaksin tiba-tiba timbul darah beku. No, it's already a disease there. Kita orang dah kena pulun study waktu student lagi, semua dah kena dah. Alright. Now, sebelum vaksin pun dalam populasi bukannya tak ada orang kena darah beku perokok memang ramai kena darah beku. Tak ada pula saya nampak semua orang kalut berhenti merokok. Wanita mengandung ada risiko untuk dapat darah beku sepanjang kandungan sehingga 3 bulan selepas dia bersalin lebih tinggi daripada orang lain. Tak ada pula saya nampak suami-suami semua kalut suruh isteri jangan mengandung. Tak ada masalah pun. Ya, sama juga bila naik kapal terbang.
ada risiko untuk dapat darah beku. Kita panggil economy class syndrome. Kalau flight yang less than 8 hours, biasanya 1 in 4,000 flyers yang duduk dekat economy class akan dapat darah beku. Kalau flight yang more than 8 jam, lebih daripada 8 jam, 1 daripada 200 penumpang, tak silap saya, ada risiko untuk dapat darah beku. Adakah kita semua berhenti daripada naik kapal terbang? Ada tak kita semua berhenti untuk plan nak pergi holiday, warga-warga emas yang plan nak pergi haji dan umrah, ada tak kita takut-takutkan dia? Mokcik jangan pergi umrah nanti boleh dapat darah beku. Pak Lam jangan pergi haji nanti boleh dapat darah beku. Ada ke orang sembang macam itu? Tak ada kan? Sebab kita faham risiko tu dan kita boleh nasihatkan diorang apa simptom yang dia kena buat, gerak-gerakkan kaki, report awal kalau sesak nafas dan sebagainya. So yang saya sebutkan tadi tu lebih tinggi risiko darah beku dia, dan doktor contohnya medical standby yang pergi untuk tim haji, doktor-doktor macam FMS ataupun KKMO ataupun doktor dekat gynae, diorang semua tahu okey ini faktor risiko, kita kena lebih berjaga-jaga daripada biasa. Kalau ada apa-apa simptom, kita kena capture awal because kita tahu. So this is not something new. We know it from very long time. Now, AstraZeneca, adakah ia menyebabkan darah beku? Apa berlaku di beberapa negara selepas penerimaan vaksin, penerima ini dapat risiko dapat insiden darah beku. Ada yang platelet rendah, ada yang darah beku di otak dan sebagainya. Jadi untuk memberi laluan kepada investigation, ya, mereka suspend penggunaan itu untuk sementara waktu. Ini juga adalah sesuatu yang menghormati penerima tersebut, menghormati sentimen penerima dan keluarga, dan juga sepatutnya penggantungan sebegini memberi confident kepada orang di luar sana bahawa kalau ada apa-apa problem, pihak berautoriti akan siasat. Kita tak ada main redah je. Kalau ada sesuatu yang merisaukan, negara tersebut rasa something is not right, rakyat saya banyak yang terganggu, kemungkinan ada kaitan dengan vaksin tersebut, kita gantung dulu, tak apa. Alright, so itu sepatutnya memberi lebih banyak confident. Macam saya lah, saya rasa lebih confident because NPRA, Ministry of Health tu semua sebenarnya bekerja. Alright, now penggantungan tu adakah ia kontroversi? Cuba korang fikir, contohnya dekat satu sekolah, budak ada dekat 50 kanak-kanak dapat keracunan makanan. Terus pejabat kesihatan daerah akan cakap, tutup kantin sekolah. Itu yang pertama sekali dia akan buat, tutup kantin sekolah tu. Actually makcik kantin dah cakap dia punya masakan semua okey, tak ada masalah, dia nak juga menang, tapi sekolah cakap, PKD cakap tutup dulu. Tak boleh dia kata. Sama juga jika berlaku sesuatu insiden dekat company korang ke, dekat tempat kerja korang ke, dekat bank ke, ada account transaction yang macam dodgy transaction, first thing dia buat dia suspend dulu. Dia nak siasat dulu, dia beri laluan untuk siasatan seminggu ke, 2 minggu ke dan sebagainya. Jadi ini yang berlaku kepada AstraZeneca. Ia memberi laluan kepada penyiasatan. Maka ada penggantungan penggunaan di situ. Dia lepak dulu. Lepas tu dia siasat, dia kata bukannya keracunan makanan daripada kantin sekolah. Budak-budak ni ramai-ramai pergi pasar malam sebenarnya. Keracunan makanan tu daripada makanan pasar malam. Mereka beli yang taufu kat pasar malam. Ataupun rupa-rupanya ada kenduri dekat taman tu hujung minggu. Jadi ada something yang basi. So daripada makanan kenduri sebenarnya makcik kantin tak bersalah. Tapi makcik kantin dah kena tempias fitnah. Makcik kantin dah dapat tempias yang kata, oh makcik tu kan dia jual kat kantin sekolah SK tau. Lepas tu 3 hari dia suruh tutup. Memang nasi lemak dia seumur macam itu. Dia dah dapat dah tempias tu. Sebenarnya makcik kantin tak bersalah. Tetapi yalah semua orang kena canang-canang. Itu yang berlaku kepada AstraZeneca. Alright. So penggantungan, kenapa penggantungan dan dah disambung penggunaan. Sebab apa? Sebab dia rasa makcik kantin tak bersalah. Sebab apa? Dia rasa tiada kaitan di antara penerimaan vaksin AstraZeneca dan pembentukan darah beku tersebut. Okey, contohnya ramai orang yang meninggal dalam tidur disebabkan oleh serangan jantung. Boleh tak kita nasihatkan orang jangan tidur supaya tak kena serangan jantung? Ada tak korang kalut nak tidur sebab jiran meninggal dalam tidur? Tidur tidak menyebabkan serangan jantung. Tetapi dia mati selepas tidur. Dan ramai yang mati dalam tidur sebenarnya disebabkan oleh serangan jantung. Ini sebelum vaksin, sebelum COVID pun. Mesti dalam 10 orang, mesti ada seorang yang jiran dia pernah meninggal sebab meninggal dalam tidur. Tapi kita tak ada siapa pun takut ataupun kalut untuk tidur. Kita lagi suka tidur sebenarnya. So it's the same thing.
Just because ia berlaku selepas, ia tidak bermaksud itu adalah puncanya. Jadi inilah AstraZeneca yang difitnah sebenarnya. So bila kita tengok kalaulah betul pun ia menyebabkan darah beku, contohnya seperti platelet rendah, darah beku di kepala, di cerebrovascular dan sebagainya, kita boleh rawat. Ada rawatan. Semua doktor tahu macam mana nak rawat. All the treatment technology, IVC filter on what not, neurologist, neurosurgeon, semua benda tu ada di negara kita. Kalau benda tu berlaku. Kalau korang tak ambil vaksin pun, kawan-kawan korang yang merokok dekat sekeliling korang tu, bila-bila masa dia boleh dapat darah beku sebenarnya. Jadi kita orang dah prepare kan treatment dan teknologi sebab kita orang tahu mereka makan masa untuk berhenti merokok. Sama juga kalau korang tak vaksin pun, ibu-ibu mengandung di sekeliling kita, saya ketika mengandung, rakan-rakan saya ketika mengandung ada risiko untuk dapat darah beku. Jadi rawatan tu memang dah ada sebenarnya. Alright, so saya rasa bila it is a calculated risk, saya boleh pilih bila saya nak vaksin. Saya tahu ketika itu saya tidak stres, saya boleh monitor diri saya tahu apa side effect kalau sesuatu berlaku, contohnya keluar lebam-lebam ataupun kaki saya rasa sakit, saya rasa sesak nafas, saya boleh pergi ke hospital dengan cepat, saya ada all the facility, saya rasa itu adalah calculated risk. Itu adalah lebih baik kamu terima risiko sebegitu daripada kena jangkitan COVID. You tak boleh pilih bila you nak kena jangkitan COVID. Then you tak boleh pilih whether you nak kena darah beku atau tidak ketika kena jangkitan COVID. So itu lebih teruk sebenarnya. Jadi kalau kamu diberi pilihan nak ambil nombor ekor ke nak pergi exam SPM, tolonglah pergi exam SPM. Sebab lebih banyak possibility that you will pass rather than you kena nombor ekor tu. So that is the difference actually. So bagi saya AstraZeneca, adakah ia sebenarnya menakutkan? Patut tak saya ambil? Apa risiko darah beku ni doktor? Saya takut. Kalau korang tak takut nak mengandung, tak payahlah takut ambil AstraZeneca. Kalau korang belum berhenti merokok lagi, masih tak takut risiko darah beku disebabkan oleh merokok, dan korang masih tak suruh ahli keluarga, adik-beradik, suami, jiran untuk berhenti merokok, dan korang pun tak perlu gembar-gemburkan dan takutkan orang lain untuk ambil vaksin AstraZeneca. Kalau korang tak sabar nak keluar daripada pandemik sebab nak pergi holiday dekat Disneyland, nak pergi, makcik-makcik kita nak pergi haji, nak tunaikan umrah, nak pergi US, nak pergi UK, sanggup ambil flight, sanggup ambil risiko kena economy class syndrome, tak perlu takut ambil AstraZeneca. So as simple as that, saya rasa jika kita diberi peluang untuk memilih sama ada nak berusaha ataupun nak kena nombor ekor, saya akan pilih untuk berusaha. Korang fikirlah korang nak berusaha ke nak ambil nombor ekor. Pada Mr. Fakrul, mungkin sebab ada yang ramai yang tanya tu berkaitan dengan SLE ke, alergi telur kan. Mungkin saya jawab secara ringkas kan. Okey, untuk ambil vaksin pesakit GCPD selamat untuk ambil vaksin. Ibu hamil, ibu yang susu badan, itu tadi dah jawab, Dr. Mala dah jawab. Siapa yang alergi telur, alergi makanan, alergi pakaian, alergi air wangi, selamat untuk ambil vaksin. Tak ada masalah. Kecuali alergi yang teruk yang pernah masuk ICU. Itu perlu bincang dengan doktor. Okey. Ada penyakit kronik, digalakkan, kita dah bincang tadi, digalakkan untuk ambil. Pesakit yang survivor daripada kanser, survive daripada kanser, kita benarkan untuk ambil selepas daripada 3 bulan rawatan. Maksudnya dia telah keluar daripada rawatan, dia dah habis rawatan kemo ke, radioterapi ke, dah selesai. Tempoh dia selepas 3 bulan daripada semua rawatan itu dan dia adalah stabil. HIV, selamat untuk ambil bagi CD4. Siapa yang HIV, dia akan kira CD4 lah, dia punya sel darah putih. CD4 tu lebih pada 200. Asma juga tidak ada masalah, selamat diambil. Ni satu lagi, makcik mak lang yang sakit go out, rheumatoid arthritis juga tidak ada masalah, boleh dia cucuk vaksin, tak ada masalah. Kecuali bagi mereka yang mengambil ubat steroid. Bagi orang ni dia faham ubat steroid tak apa. Orang penyakit rheumatoid arthritis, ubat steroid ubat steroid ataupun ubat-ubat khas untuk merawat rheumatoid arthritis. Yang ni perlu bincang dulu dengan doktor. Sakit yang ada jantung berlubang ataupun jantung tersumbat,
Tak perlulah nak guna 5 purut ke apa ke yang koktel mana-mana yang pernah orang kata tak perlu. Okey. Dan dia juga tidak ada masalah kecuali dia mengambil ubat-ubat tertentu yang juga dibincang. Perlu dibincang oleh doktor, dia ambil ubat cair darah dan sebagainya. Perlu bincang dengan pusat pemberian vaksin ataupun klinik kesihatan yang ingin cocok nanti. Pesakit strok, radang hati, sakit buah pinggang, selamat juga dicucuk vaksin. Ni satu lagi gastrik. Puasa je gastrik. Gastrik je puasa. Sakit gastrik juga ramai yang tanya saya pun tidak ada masalah. Ianya selamat. Sebab vaksin ni adalah jenis cucuk bukannya jenis makan. Sekian. Terus balik pada moderator. Kau moderator dah lari ni. Moderator. Okey, saya ganti moderator sekejap. Tadi untuk tengok-tengok soalan dekat Zoom dan Facebook. Okey. Tapi kita punya masa dah suntuk sangat ni. Kita punya allocation masa kita sejam je sepatutnya. Dan saya rasa soalan-soalan dekat Facebook tadi yang kita kumpul daripada Farhana, daripada Nina, tadi tu Dr. Swazli dah jawabkan dah. So daripada Zoom pun kebanyakannya ada dah jawab. Saya rasa kalau ada yang kita tak dapat jawab tu mungkin boleh tanya kepada doktor yang terdekat ataupun boleh pergi ke pusat-pusat pemberian vaksin itulah untuk tanyakan tentang apa kemusykilan-kemusykilan anda berkaitan dengan vaksin-vaksin ni. Jadi sebagai pengganti kepada moderator kita, saya mengucapkan terima kasih kepada ahli panel kita, Dr. Swazli, Dr. Mala dan semua yang menonton di sini di Zoom dan di Facebook Live. Di Facebook anda boleh ulang soalan, anda boleh ulang rakaman ni untuk kita untuk tengok dan cari jawapan kepada persoalan-persoalan anda. Jadi saya rasa untuk tempoh sejam lebih, dah sejam setengah dah kita online ni, saya rasa ni dah cukup banyak dah syarat dah informasi yang kita dapat. Terima kasih sekali lagi yang hadir, yang menonton di live dan yang menonton rakaman nanti. Saya rasa kita boleh akhiri kita punya sesi lah pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali kepada Dr. Swazli dan Dr. Mala. Terima kasih. Dan terima kasih yang lain kepada yang lain. Kita jumpa lagi insyaAllah di sesi yang seterusnya. Kita ada topik-topik yang lebih baik ataupun lebih menarik lepas ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat malam. Sorry, saya masih kat sini. Saya cuma nak promosikan aja. Sorry, line saya tak stable tadi. Saya nak promosikan aja. Before that, terima kasih Dr. Swazli. Thank you very much Dr. Mala sebab kesudian datang sini. Saya harap sangat ramai sangat orang dapat manfaat daripada hari ini dan saya harap sangat banyak orang take home message. Ini bukan perjuangan KKM semata-mata, ini perjuangan kita semua. Kita jaga kita jaga diri kita, keluarga kita dan juga orang sekeliling kita. InsyaAllah kita jaga semua komuniti kita. Dan before kita akhiri, saya nak promosikan untuk next month Treat My Community, kita akan bawakan topik derma organ. So jangan ketinggalan. Okay, terima kasih. Back to you. Mr. Fakhrul, or maybe sampai sini dulu. Sampai sini saja. Dulu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye everyone. Thank you. Thanks, Mala. Thank you.